أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran Al-Karim. Bulan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyu yang pertama di dalam bulan Ramadan, menjadi hidayah petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas serta pembeza di antara hak dan juga batil. Maka barang siapa yang diberikan kesempatan untuk melihat anak bulan Ramadan ataupun dia mengetahui tentang puasanya itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa yang sakit ataupun sedang dalam bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengulangi hari-hari yang telah ditinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menginginkan untuk kita menjadi mudah dalam semua perkara. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mengkehendaki kita semua menjadi payah. Sadaqallahul azim. Dimuliakan Datuk Haji Abdul Rahman, Profesor Dr. Rahim, dan seluruh pimpinan di kumpulan Rahman Brothers, tetamu yang dihormati Datuk Seri Salimah beserta dengan rombongan Encik Musyaruddin, Dr. Nizar, Tuan Syed Mahdi dan Profesor Hajjah Jamaleh. Tidak dilupakan kepada Encik Abdul Halim, Encik Hazli, Encik Zulkifli, Puan Mazita, Encik Justin, Mr. Justin dan seluruh kepimpinan di kumpulan Rahman Brother ini, seluruh kaki tangan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita berada pada hari ini. Hari ini merupakan hari tarikh yang keramat, tarikh yang paling bersejarah dalam kehidupan umat Islam
umat kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini merupakan hari memperingati sejarah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran Karim, wahyu pertama, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, sedang beruzlah ketika itu, sedang berkhulwah. Bahasa kita ni kalau khalwat cukup laki dengan perempuan, tapi bahasa khulwah yang sebenar maknanya bersendiri. Maknanya dia duduk orang panggil bermunajat, hidup bersendirian. Bahasa kita tu kadang-kadang tak tahu betul tak betul, wallahu alam. Tapi khulwah yang sebenar adalah khulwah maknanya duduk dia dengan Allah Ta'ala. Macam juga istilah kita guna ghairah. Kita ni bila sebut ghairah tu, Kelantan kata dia naik gang, dia naik something, itu ghairah maknanya. Tapi ghairah bagi orang Arab, bila sebut ghairah ni maknanya, kalau lelaki itu tuan rumah kita pergi seseorang rumah orang Arab, sebagai contoh Arab yang beriman lah, Arab tak beriman ni ramai. Arab yang mukmin yang sebenar, bila kita masuk rumah dia, dalam rumah tu seolah-olah tak ada orang perempuan, tak bunyi suara, tak ada. Bahkan kalau dia nak minta tetamu, kalau ibu, isteri ataupun anak yang nak hidangkan air, dia ketuk pintu je. Dia ketuk pintu. Jadi suami ni akan ambil, tak keluar langsung, suara pun tak bunyi, seolah dalam rumah tak ada orang perempuan. Maknanya dia jaga sungguh-sungguh, jaga segala-galanya adab kita, jaga hubungan kita, sesama mahram, sesama bukan mahrim dan sebagainya, jaga sungguh-sungguh. Itu maksudnya ghairah. Baik, saya bukan nak syarah tata bahasa, cuma kita sedik-sedik sikit. Baik, jadi Nabi sedang berkhulwah di Gua Hira. Ada masanya kita pun perlu begitu juga. Dan kadang-kadang di rumah kita ni, kalau kita buat rumah macam mana pun, kalau boleh biarlah kita ada reserve sedikit ruang untuk kita khulwah dengan Allah. Maknanya kita nak berkhalwat dengan Allah Ta'ala waktu-waktu malam, tengah-tengah malam orang tidur. Apatah lagi kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, ada masa kita kena reservekan, kena bagi masa kita dengan Allah Ta'ala. Duduk bersendirian, duduk sekejap, ambil ruang kecil tak apa. Letak pelewut-pelewut, kan letak apa nama ni, apa istilah tu dia panggil, letak dia punya apa nama ni, partition tu, sekadar untuk kita dengan Allah munajat. Apatah lagi kita yang duduk dalam bulan Ramadan ini, perlu sangat-sangat untuk kita nak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah ni, dia baik sangat dengan kita. Bahkan disebut dalam hadis yang masyhur, bagaimana kata Nabi, yang bidullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Sesungguhnya kata Nabi, Allah Ta'ala dia turun sampai langit dunia. Turun sampai langit dunia dalam erti kata turun sehingga ulama kita bahas, turun sampai depan pintu tangga rumah kita. Bila Allah Ta'ala turun tu, kan? Tapi janganlah bayangkan Allah turun macam mana. Dia turun pakai payung terjun ke, kan dia turun pakai helikopter ataupun pesawat peribadi ataupun no, kita tak boleh bayang. Jangan imagine benda-benda tadi. Cuma digambarkan nak bagi tahu, kata Allah Ta'ala kata bahawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni apa? Qarib. Apabila hamba dia nak meminta-minta dengan aku ni, inni qarib, aku dekat dengan kamu. Muhammad bagi tahu kepada mereka, qala inni qaribun, aku dekat dengan kamu. Jadi Allah diturun. Malu tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan malu ataupun tidak? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Di saat Allah Ta'ala sendiri baiknya Allah, dan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala bagi keselamatan. Allah Ta'ala ni, dia didik kita, dia jaga kita, dia kawal kita siang, malam, pagi, petang. Kan, berapa banyak kos kalau nak kira, kalau nak dihitung akan dengan pemberian Allah Ta'ala ni pada kita, tak boleh kira. Yang kita duk makan hari ni, kita makan sikit daripada rezeki Allah Ta'ala. Yang kita duduk atas muka bumi Allah hari ni, kita duduk tu sikit, kita duduk menumpang di bumi Allah.
Sebab tu Ibrahim Adham kata, barang siapa yang nak buat maksiat, kalau dia boleh fikirkan beberapa perkara. Yang pertama, kalau dia rasa dia nak buat maksiat dan dia rasa dia boleh tak makan rezeki Allah, maka buatlah maksiat seboleh semungkin yang boleh. Kalau dia rasa dia nak buat maksiat dan dia tak boleh, dia tak payah duduk di muka bumi Allah Ta'ala, dia boleh duduk di bumi yang lain, silakan. Silakan. Kalau dia boleh begini, maka teruskan. Bermaksiatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ada masanya Allah Ta'ala turun sampai kita mencari-cari, kata Nabi, bila dapat tak turun? Min thuluthil lailil akhir, 10 malam yang terakhir. Malu kita tuan-tuan, Allah Ta'ala mencari-cari. Kata ulama, Allah Ta'ala dicari. Hal min taibin, wa hal min mustaghfirin, wa hal min sa'ilin. Mana dia di kalangan hamba-hambaku yang nak meminta taubat dengan aku? Dah tahu dah dosa begitu banyak, dah tahu dah penderhakaan begitu banyak, dah tahu dah tanggungjawab telah diabaikan, amanah telah diabaikan, dah tahu dah bermacam-macam persoalan, bermacam-macam penderhakaan yang telah dibuat. Tetapi mengapa masih di saat Allah Ta'ala sendiri turun daripada langit mencari-cari di kalangan kita, siapakah yang nak meminta keampunan daripada aku? Siapakah yang nak meminta taubat daripada aku? Wahal min sa'ilin, siapa lagi nak meminta-minta dengan aku ini? Siapa yang nak meminta doa dengan aku? Fa'astajibulah, aku nak perkenalkan, aku nak istijabkan doa dia. Aku sendiri turun cari. Bayangkan tuan-tuan, Allah ni dia tuan kita, dia tuan bumi kita, dia tuan nafas kita, dia tuan body kita, dia tuan rumah kita, dia tuan tanah kita, dia tuan kereta kita, dia tuan segala-gala tuan yang ada di atas dunia ini. Sebab itu Allah Ta'ala minta kita ni atas dunia ini, dia bukan nak minta apa, dia minta kita ni abdikan diri pada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu, hei jin dan juga manusia, bukan sonok-sonok saja aku buat kamu dah. Aku nak panggil kamu balik. Aku akan jemput kamu balik. Kamu mahu tak mahu, kamu percaya tak percaya, itu soal kamu. Ya Allah nak, Allah Ta'ala kata, innahu yabda'ul khalq. Innahu yabda'ul khalq thumma yu'iduh. Allah Ta'ala sebut, akulah yang telah memulakan segala kejadian. Kalau manusia ni berasa hebat sangat, cuba bagi tahu daripada mana mula kejadian ni. Dia rujuk balik, dia cek balik daripada kita ada hari ni sampai kita nak kembali balik, daripada asal keturunan kita mai kat mana, tak ada. Dialah Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang memulakan segala kejadian ini. Mana boleh kita kata manusia jadi daripada beruk? Teori Darwin kata manusia ni jadi daripada beruk. Beruk memang Allah Ta'ala buat. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kunu qiradatan khasi'in. Allah Ta'ala kata orang-orang Bani Israel ini memang Allah Ta'ala telah jadikan mereka ini beruk-beruk yang berkeliaran. Itu Tuhan sebut, Quran sebut. Allah jadikan mereka manusia jadi beruk habis semua. Sebab mereka derhaka kepada Allah SWT. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka bersempena dengan kedatangan Ramadan, hari ini pula hari nuzulul Quran. Mungkin di kalangan kita ni tak apa nak baca apa dia nuzul Quran pun tak tahu. Semalam saya mengajar di satu muslimat, kuliah muslimat semalam. Ada muslimat bangun tanya, dia kata, Ustaz, nuzul Quran tu benda apa Ustaz? Satu. Yang kedua Ustaz, dia kata, apa amalan kita nak kena buat nuzul Quran? Baik, saya katakan nuzulul Quran asal daripada kataan nazala yanzilu nuzula. Daripada kataan nazala maknanya turun. Nuzul Quran ni tak ada apa pun, dia cuma nak bagi tahu, kata kita nak kena teringat sambutan kita ni apa dia? Sambutan kita nak ingat bahawa Quran ini ada. Kitab yang paling muktabar, kitab yang paling besar. Kita kena bersyukur pada Allah tuan-tuan. Di kalangan mukjizat yang paling besar, sebab nabi-nabi ini dia semua ada mukjizat dia sendiri. Dia ada demanding dia sendiri. Dia bergantung kepada demand sesuatu kaum. Kalau kaum Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh, yang dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa ni dia punya demand kaum dia ketika itu apa dia?
itu penyakit akmah wal abras. Penyakit buta dan juga apa dia tuan-tuan? Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan sebutlah tuan-tuan. Saya suka dialog juga ni. Tanya kita refresh minda sikit kan. Tuan-tuan mengaji dah saya tahu. Dia cuma lupa. Jadi bila kita tanya tu dia tersentak sikit satu two way lah, dia kata tidak one way. Kan? Apa dia tuan-tuan? Penyakit buta dan kusta. Penyakit sopa. Akmah wal abras Tuhan sebut. Maka di mana ketika itu, mainlah tabib paling hebat manapun, mainlah pakar perubatan hebat macam mana pun, mainlah pakar kulit yang hebat macam mana sekalipun, tak ada seorang pun boleh mengubati penyakit kusta zaman itu. Zaman tu tak ada. Bukan ada teknologi macam hari ni untuk teknologi lasernya, teknologi macam-macam nano tak nano yang ada nano apa semua ni. Bukan tuan-tuan. Zaman dulu tak ada tuan-tuan. Maka ketika itu Allah Ta'ala datangkan. Di mana ketika itu orang nak kepada seorang pengubatan yang hebat, seorang tabib, seorang dukun mungkin, seorang yang hebat dalam bidang tersebut. Maka Allah Ta'ala bagi kuasa kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebab itu Isa dipanggil apa nama dia? Al-Masih. Sebab apa dipanggil perkataan Al-Masih? Asal daripada perkataan kalimah masaha. Jadi cikgu lah ni tuan-tuan, boleh tulis tak? Boleh ni asal daripada perkataan masaha. Apa makna masaha? Jadi Al-Masih. Apa maksud Al-Masih? Maka Al-Masih maknanya dia kena sapu. Masaha yamsahu. Maknanya dia sapu. Bila mai sakit dia mai jumpa doktor. Mai jumpa Nabi Isa, Nabi Isa tanya sakit apa? Kusta. Di mana? Dekat kepala buruk. Isa pun ambil sup dia sapu. Hilang. Kan? Sakit apa dia tengok ni? Dia kata cemen sikit mata. Dia kata mata ni tak apa, mata ni buta sebelah. Buta yang tak ada ubat lagi lah. Kan? Dia pun pegang tangan dia yang mulia, pegang sapu. Itu dia. Tapi tuan-tuan bayangkan daripada 50,000 orang yang telah pun dirawat, diubati oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, yang beriman dengan Nabi Isa cuma 12 orang. Yalah, ini pun ramai. Umat Nabi Muhammad SAW, berapa banyak umat Nabi yang beriman dengan Nabi Muhammad, berapa kerat. Yang percaya betul-betul berapa kerat. Sebab hari itu hari ini syukur, alhamdulillah, panjatlah tangan, tadahlah tangan doa kepada Allah Ta'ala, syukur Allah Ta'ala boleh jadi kita duduk sampai hari ini, sampai 17 Ramadan. Sedar tak sedar kita dah 17 hari berpuasa. Sedar tak sedar 17 hari, kata Nabi, Ramadan hari-harinya adalah hari yang paling utama. Ramadan malam-malamnya adalah malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Semua utama, detik-detiknya adalah detik yang paling utama. Tidak ada satu pun detik, saat, ketika yang tidak utama dalam bulan Ramadan. Sebab Ramadan, nafas-nafasmu, kata Nabi, menjadi tasbih, jadi ibadah. Ni benda ni kalau tak beriman tak nampak tuan-tuan. Orang mukmin sahaja yang percaya dan yakin. Kalau logik, fikir, akal memang tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala hantarkan Nabi. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia untuk menceritakan perihal benda yang gaib, benda yang tak nampak dulu. Nak cerita benda alam akhirat, syurga, neraka. Benda ni bukan nampak. Sebab tu di kalangan setengah kita ni, walaupun Muslim mungkin, tetapi mereka tak beriman. Dia tak percaya. Sebab tak percaya, benda tak nampak depan dia. Dia kata mana ada. Dia kata orang dalam kubur dia boleh amak-amak kat kita. Kata begini-begini bila dalam kubur siksa. Dia tak percaya dan dia tak beriman. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur pada Allah. Rebut peluang. Ustaz, kami macam mana Ustaz? Kami dah terlepas Ustaz. Kami tak sempat Ustaz nak baca Quran. Tak ada lagi Ustaz. Kami sibuk sangat Ustaz. Oi, sibuk dengan bazar Ramadan, sibuk dengan bersembang, sibuk dengan jalan, sibuk dengan shopping, sibuk dengan buat kuih, sibuk dengan macam-macam Ustaz. Kami tak dan Ustaz. Lagu mana Ustaz ni? Ada lagi dan jadi kami dan. Kita ada lagi 12 hari lagi. Peluang ni kalau boleh tolonglah manfaatkan betul-betul. Saya seru pada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian.
untuk kita sama-sama garapkan, kita sama-sama maksimalkan detik-detik yang paling berharga, lebih daripada segala isi dunia, lebih daripada apa yang kita himpunkan selama ini. Sebab itu Allah Ta'ala tak minta lain pada kita. Allah Ta'ala minta kita apa? Untuk patuh, buat apa yang Allah nak. Ingat, kita buat apa yang Allah Ta'ala suka dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu namanya ibadat. Ibadat-ibadat ni bukan nanti puasa, semayang, bang saja, bukan. Yang kata ibadat, apa saja yang kita buat kerana Allah Ta'ala, ibadat. Yang kita tinggal kerana Allah Ta'ala, ibadat. Ketaatan kita. Dan sebabkan yang kita buat ini kerana Allah Ta'ala, maka dikira sebagai ibadat. Padahal dengan Allah Ta'ala bagi kita ni macam-macam. Itu juga dinamakan pengertian taqwa. Sebab lahirnya daripada Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tuan-tuan ingat tuan-tuan, bila saya sebut ayat itu, tuan-tuan ingat tuan sambung. Dia seronok sangat lagu tu. Kan dia seronok dia kalau kita baca orang boleh sambung. Ada setengah masjid dia saya pergi tuan Allah. Kita baca sikit dia pop sambung, contoh sikit pop dia sambung. Kata hebat tu orang masjid. Kan? Rupanya memang selalu dia dengar kuliah, dia dah biasa dengar ayat-ayat Allah Ta'ala ni, dia akan sambung tu Allah. Seronoknya kita kan. Baik, tak apalah, lepas ni kita pakai sambung lah. Baik, cuma yang kita nak sebutkan, bila sebut taqwa, Masya Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia orang tanya dia. Sayyidina Ali banyaklah kalau tanya pandangan Sayyidina Umar, ada pandangan dia. Nak tanya ulama-ulama lain, ada dia punya pengertian takwa. Semuanya menjurus kepada berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Maka apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama, yang dikatakan takwa itu, yang dikatakan takwa ialah apa? Yang dikatakan takwa ialah al-khawfu minal jalil. Yang dikatakan at-taqwa, yang pertama, al-khawfu minal jalil. Ini yang pertama. Apa maksud al-khawf? Al-khawf maknanya takut. Takut kepada Allah Ta'ala fi ayyi makan wa fi ayyi zaman. Fi ayyi makan, anywhere. Fi ayyi zaman, anytime. Bila pun. Ini yang katakan pengertian takwa. Maknanya dia takut pada Allah. Dia yakin bahawa dia melihat Allah Ta'ala. Dia nampak Allah Ta'ala. Bila dia nampak Allah Ta'ala, bermakna dia akan buat yang terbaik. Macam tuan-tuan lah, bila dah majikan duduk depan, bila pengurus duduk depan, bila bos duduk depan, kita tak nak jadi lagu mana tuan-tuan. Of course kita akan buat persembahan yang paling baik. Kerana dia akan memberikan kesan kepada kita pada masa depan kita, kenaikan gaji kita, pangkat kita dan sebagainya. Ibarat contoh beginilah. Zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar antara pemimpin yang hebat, yang Masya Allah, hidup dia sebagai seorang pemimpin yang takut dan gaul pada Allah. Sayyidina Umar ni punya hebat tuan-tuan sekalian. Dia tidak apa ya, dia tidak nak tidur. Dia antara pemimpin sahabat Nabi yang tidur sedikit. Kita tidur banyak. Banyak kerja tidur, malam pun tidur. Kalau main semalam dia mulai pagi ngantuk-ngantuk tak buat juga. Dia malam pun sekadar bangun sahur je tuan-tuan, balik tarawih tidur pun. Kan? Main pagi tidur lagi. Sayyidina Umar dia kata apa? Aku bimbang kalau aku tidur di waktu siang. Aku bimbang amanah yang diberikan Allah kepada aku untuk menjaga rakyat, aku tidak dapat tunaikan dengan baik. Itu Sayyidina Umar. Kalau aku tidur banyak pada waktu malam, aku bimbang. Bimbang apa dia? Aku bimbang takut-takut nanti masa ruang untuk aku beribadat semakin hari semakin kurang. Ini kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar satu malam dia berjalan. Jalan dengan pembantu-pembantu dia, tengok lorong-lorong perkembangan macam mana rakyat dia. Sebab waktu tu Sayyidina Umar nak pantau. Sebab di kalangan sahabat, di kalangan peniaga-peniaga susu, mereka campurkan susu dengan air. Dia campur susu dengan air. Bila campur susu dengan air ni, dia boleh harga, dia boleh untung banyak. Dan dia boleh jual dengan harga yang murah.
Ada satu keluarga ni, seorang ibu bersama dengan anak dia, anak gadis yang masih kecil. Niaga susu juga, tapi oleh kerana dia ni mutadayyinah, dia orang yang takut dan gerun pada Allah Ta'ala, dia masih lagi bertahan sehingga tidak mencampurkan susu dengan air. Dia tak campur susu dengan air. Masya Allah, tuan-tuan. Satu malam takdir Allah Ta'ala, Sayyidina Umar lalu dengar dialog mereka duduk bersembang dalam rumah. Bukan dia mengendar. Dia lalu, sebab rumah Arab ni dia lalu tu kita boleh dengar perbualan. Jadi dia pun tegak takdir Allah. Allah Ta'ala yang mengarahkan hati Sayyidina Umar untuk berhenti di situ. Sayyidina Umar berhenti dengar perbualan. Ibu dia tanya pada anak dia tanya anak-anak, macam mana kita meniaga susu hari ni? Anak dia kata, ibu dia kata, bila teruk kita meniaga. Dah masuk seminggu kita perniagaan kita ni teruk. Sebab regular customer kita pun lari. Sebab susu kita masih maintain harga lama, harga kita mahal. Dia bukan mahal pun berbanding dengan susu segar yang masih lagi asli yang dijual. Padahal dengan harga tadi. Jadi si ibu kata, dia kata macam mana? Dia kata anak, dia kata Kak Long lah, kita kata macam tu lah kot. Dialog bahasa dia. Kak Long apa kata kita campur lah kot sikit susu dengan air. Kak Long, mak dia cadang. Kan? Bukan banyak pun nak campur sikit lah, kurang-kurang kita boleh reduce harga. Tadi kita boleh dapat balik kita punya cover, kita punya cost. Anak dia kata, tuan-tuan, anak dia kata, ya Umi, wahai ibu, bukankah Khalifah Amirul Mukminin telah pun mengarahkan kita supaya jangan mencampurkan susu dengan air. Maka barang siapa yang didapati bersalah ditangkap akan dikenakan tindakan tegas. Ibu dia kata apa? Dia kata, kalau waktu ni Omar tak nampak dah, Omar tidur waktu ni. Kan? Ibu ni kata, Omar tidur dah waktu-waktu ni, takkan dia tak tengok kan? Apa kata anak dia? Kalau anak kita nak kena jawab betul tuan-tuan. Kita jawab berasa lah. Anak kita dia akan jawab macam mana? Anak kita kata, apa campur sikit-sikit pun campur banyak tu ya. Itu anak kita. Yang kata anak orang yang muttaqin, anak orang yang bertakwa, apa kata dia? Dia kata, Umi, wahai ibu, walaupun Omar tak nampak, tapi Rabbu Omar, Tuhan Omar itu nampak. Ini yang dikatakan takwa. Kan? Walaupun manusia yang tak nampak, walaupun mungkin bos tak nampak, walaupun mungkin pengarah tak nampak, walaupun kita punya ketua jabatan bahagian kita tak nampak, tapi ingat Allah, dia latifun khabir. Allah ini sami'un basir. Allah ini maha melihat. Ini yang dikatakan takwa yang pertama. Maksudnya apa? Al-khawfu minal jannah. Dia akan patuh pada Allah. Kita mungkin seorang peniaga, mungkin boleh tipu, boleh buat macam-macam. Sebab tu takwa cukup penting. Tanyalah kepada KRB yang nak buat program-program menjana masyarakat pekerja yang muttaqin. Bila ada pekerja yang muttaqin, insya-Allah graf rotasi. Saya mengajar di sebuah kilang di Ulu Kelang. Sebulan sekali saya mengajar. Tokey dia orang Jepun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila dia tengok, tuan-tuan, prestasi ahli pekerja dia, bila yang hadir attend kuliah agama, tuan-tuan. Jadi pekerja jadi masya-Allah, masa disiplin, tidak curi masa, tidak curi tulang, tidak pecah amanah, tidak curi barang kilang. Dia sanggup donate tak apa, dia kata bagi tahu berapa saja kos sebulan untuk nak jemput para ustaz, para ustazah setiap bulan. Office lunch hour tu dia buat program tiap hari, tuan-tuan. Sebuah kilang di zon perindustrian bebas Ulu Kelang. Tokey ni bila dia nampak hasil tu berubah, dia tak pasal dengan kuliah agama akan melahirkan orang yang takut gerun pada Allah, diwajibkan pula hadir. Jadi bila duk kena sebab neraka, syurga neraka, dosa pahala, larat dia nak buat, tuan-tuan. Larat dia nak buat, tuan-tuan. Dia nak curi barang lagi, dia nak pecah amanah lagi. Dia kena ingat apa saja yang dia buat, walaupun bos tak nampak, Allah nampak. Dia nak kata apa, tuan-tuan? Takkan dia tak percaya neraka. Mudah aja. Sebab itu kalau kita ni betul-betul nak menjadi, kalau kerajaan pun sendiri kalau kata dia betul-betul perhatian, dia kena all out, gunakan kesempatan Ramadan ini untuk lahirkan masyarakat, lahirkan pekerja, lahirkan kaki tangan, lahirkan rakyat yang muttaqin, pemimpin muttaqin, rakyat muttaqin. Insya-Allah akan lahir sebuah negara, kata Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Kalaulah seluruh penduduk negeri tersebut bertakwa pada Allah, takut dan turun pada Allah Ta'ala ini, maka lafatahna, Allah Ta'ala akan buka pintu langit seluas-luasnya, pintu keberkatan di bumi, di langit seluas-luasnya untuk
untuk diberikan kepada mereka yang muttaqin, yang takwa pada Allah. Baik, itu yang pertama, maknanya al-khawfu minal jalil. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang nombor dua ialah war-ridha bil qalil. Saya ni pengen jadi cikgu tapi tak boleh jadi, tuan-tuan. Baik, ceramah ni bapak tulis dia lah, tuan-tuan. Okay. Baik, yang kedua maknanya war-ridha bil qalil. Apa makna ridha bil qalil? Dia redha dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sikit. Dapat gaji ngam-ngam je sebulan. Orang Cina kata ngam-ngam, oh, cukup-cukup je, cukup-cukup makan. Kan? Dengan boleh bayar rumah sewa, bayar kereta lun rumah, boleh bagi anak sekolah, yuran anak sekolah dan sebagainya, cukuplah. Dan ada sikit sebulan boleh simpan, habuan simpan sikit, lepas tu donate lagi, bagi lagi di rumah. Subhanallah. War-ridha bil qalil, dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Walaupun dia sikit, dia tak ambil rasuah. Kan? Orang kita tak pernah puas hadut makan rasuah ni, tuan-tuan ni. Dia bukan pasal apa, pasal dia tak pernah cukup, dia tak pernah rasa puas. Dan benda dia jadi habit. Dan dia akan jadi tabiat. Kan? Jadi ketagih. Kalau tak terima rasuah, tak boleh duduk. Padahal keberkatan hidup dia tak dapat pun keberkatan hidup. Saya jumpa dia tahu, ustaz, kalau tak bagi ustaz tak suap. Nak beli projek lagu mana ustaz? Nak boleh masuk jumpa bos tu, luar tu 10% dah jumpa PA, dia kata. Contohlah tuan-tuan, mungkin negara Zimbabwe tu ni. Okay. Tapi nak bagi tahu daripada tuan-tuan, dia redha walaupun dapat gaji ngam-ngam sebulan, dia redha lah, boleh pakai kereta dia kecil-kecil pun tak apalah. Dia tak boleh pakai merch, dia pakai kanch. Short form daripada kancil, jadi kanch, bunyi sedap lah juga. Contohnya. Kan? Tak apalah, boleh naik juga. Dia kata asalkan daripada sumber yang halal, daripada sumber yang rezeki yang bersih, yang tak ada rasuah, tak ada penyelewengan, tak ada pecah mana. Alhamdulillah, redha dia. Saya hari Sabtu ni kita ada lawatan 11 bulan, nak melawat seorang ibu tunggal. Tuan-tuan tahu buat apa pasal apa kita nak pergi lawat dia sangat, tuan-tuan. Dia ibu tunggal, tuan-tuan. Yang kesiannya dia meninggal tu, tuan-tuan, dalam keadaan ada 15 orang anak. 12 orang masih lagi sekolah. Yang kita sedihnya, dia tak pernah minta dengan orang. Dia kerja, dia mengasuh budak, orang yang tak anak di rumah dia, dia buat kuih, dia jual macam-macam dia buat dia, tuan-tuan. Tapi dia lah hidup, dia boleh hidup, boleh survive hidup dia lah. Nak kata mewah, nak kata senang tak, tapi cukup makan. Kadang-kadang tak cukup pun tak boleh sabar. Bulan depan cukup kali sikit, cukuplah, alhamdulillah. Ini orang yang redha, dia tak pernah ungkit, dia tak pernah marah dekat Allah, dia tak pernah, bahkan dia berdoa. Suami dia pula mati bukan tinggal apa-apa. Suami, tuan-tuan, kalau mati tak apa, dia tinggal juga, dia carum takaful ikhlas, dia carum prudential, dia carum apa macam-macam tak ada ni kan. Saya pun kalau kata saya mati, takat-takat ini nak dapat 5 juta tu boleh lah, tuan-tuan. Kan, kita carum dah banyak juga, kita carum ni pun. Masa kita ni kawan banyak. Hari kawan dia kata, ustaz ni proposal bagus ini, tuan ni. Takaful ikhlas, dia mungkin ada produk baru, kita membeli, tanya, tuan-tuan. Tak beli, kawan dia pujuk. Lagi dia beli macam tu, dia kenal kawan-kawan dia betul lah, tuan-tuan. Tak apalah, kita kata tu rezeki kamu ambil je lah. Ada rezeki saya, Allah tak ada bagi kau lain pula. Kan, kita ada. Tapi yang kata yang kakak yang bertunggal ni nak kata apa, suami dia bukan senang. Nak pergi carum macam mana, dia pun nak asyuk dah mulut pun tak cukup. Dia kata nak pergi carum lagi. Kan, jadi begitu. Jadi dia redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Ini sifat orang-orang yang muttaqin. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Yang ketiga iaitu wal amalu bit tanzil. Wal amalu bitanzil. Dia kena beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. At-tanzil maknanya At-Tibyan, Al-Furqan, itu nama-nama Quran. Dia nak beramal. Sebab Quran ini dia tak boleh sekadar baca. Kan? Kalau tuan-tuan nak baca, nak tadarus, mungkin orang bulan Ramadan dah habis 3 juzuk dah. Habis 3 juzuk. Habis 3 kali khatam. Maknanya 30, 90 dah. 90 juzuk dah dia baca. Quran 30 juzuk juga, bukan 90 juzuk, tapi 30 kali 3 dah 90. Maknanya dia khatam sampai 3 kali ada orang. Tapi dia tak pernah tadabbur, dia tak pernah menghayati, memahami, tak belajar untuk nama. Jadi kalau kita boleh buat tadarus Quran, saya cadangkan kalau masuk dalam kelompok tadarus, saya cadangkan supaya seorang kena ada untuk dia baca makna paling-paling tidak. Baca terjemahan makna dia. Kan? Tidak, tuan-tuan. Jadi maknanya Quran ni kena amal. Macam kita pergi jumpa doktor,
Kan? Kita minta doktor bagi ubat. Doktor sakit apa, kita sakit macam ni, migraine apa semua. Doktor bagi ubat, kita balik tengok, oh bagus ubat ni apa semua, cantiknya. Pengambilan dia 3 kali 3 sehari. Maknanya 3 kali 3 biji pil satu hari 3 kali 3 kali 3. Dia panggil bahasa dia begitu. Oh dia kata bagus, tapi dia tak makan. Boleh lega pasal tu? Boleh lega tak? Boleh lega? Semua tak mau jawab soalan tadi. Boleh. Saya tanya tuan jawab tuan. Dia jangan jadi macam satu budak sekolah tu. Orang tanya dia, cikgu tanya dia, sebab mak dia pesan waktu sekolah ni mana pun tak boleh pergi. Jadi dia pun katalah, dia kata, cikgu tanya, seorang ustaz tanya, dia kata, anak-anak murid sekalian, siapa yang nak pergi ke syurga? Semua angkat tangan. Kecuali dia tadi. Dia tak angkat tangan. Bila ada seorang tak angkat tangan, bermakna dia nak pergi ke neraka. Cikgu tanya pula, anak-anak murid semua, siapa yang nak pergi ke neraka? Tak ada siapa pun angkat tangan. Okay. Padahal tadi ada seorang yang tak angkat tangan. Cikgu pergi jumpa dengan dia, ustaz pergi jumpa dengan dia, tanya dia, ni kata, mak, pasal apa yang mak tak angkat tangan? Okay. Tak jawab langsung, tak respon. Pasal apa? Oh dia kata, tak boleh ustaz, sebab mak saya pesan, waktu sekolah mana pun tak boleh pergi, dia kata. Agak-agak dia jadi samdul pun tuan-tuan. Kan? Sampai mana pun tak mahu pergi apa. Cerita kan, orang kata bukanlah supir lah ni. Kan? Tapi kena ada impian, kena ada cita-cita untuk kita nak masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi itu yang nak beritahu. Dia kata, bila ustaz tanya jawab dah tuan-tuan. Tak betul tak apa. Itu yang susah nak jawab tuan-tuan. Baik, nombor 4. Nombor 4 apa dia tuan-tuan? Wal isti'dadu liyaumir rahil. Apa maksud istidad? Dibuat persiapan. Cuma tuan perhati tuan-tuan. Tuan tengok dia punya Sayyidina Ali ni hebat kan? Tengok kan? Apa dia tuan-tuan? Al-khawfu minal jalil wal-ridha bil qalil wal-amalu bil tanzil wal-isti'dadi liyaumir rahil. Tuan tengok. Belakang tu cantik. Saya dengan Ahmad Said dia pandai reka. Belakang bunyi kan. Tak tu je. Kita datang ini hanya sebagai tetamu saja. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala, kan? Kita datang ini hanya sebagai tetamu saja. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala. Ini tak jadi artis, tak ada jadi nyanyi pula tuan-tuan. Kan? Maknanya kita ingat bunyi belakang. Rupanya Ahmad Said pun tiru Sayyidina Ali juga tuan-tuan. Sayyidina Ali ni awal daripada Ahmad Said. Kan? Begitu contohlah tuan-tuan. Jadi maknanya wal isti'dadu li yaumir rahil. Apa maksud isti'dad? Dia buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kan? Isti'dad ni maknanya buat preparation. Kan? Kita nak mati tuan-tuan. Kata tak payah kalau kita ni mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia ni akan mati. Kemudian akan dibawa balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini dia katakan liyaumir rahil. Kalau kita tak kena pergi akhirat tuan-tuan, tak apa. Kalau kita tak ada akhirat, kita buatlah. Kita tak semayang, kita berzina, kita rogol orang, kita minum arak, kita curi, kita rompak, tuan-tuan, tak apa. Pasal kita tak ada akhirat. Masalah hari ini sebab kita ada yaumur rahil, yaumuddin, yaumul mahsyar. Banyak lagi nama yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yang ni yang orang yang tidak ada iman, dia tak percaya. Orang kafir Quraisy bila Nabi sebut begini, dia kata apa? Mata hadzal wa'd. Bila hari kebangkitan? In kuntum sadiqin, kalau hang benar wahai Muhammad. Dia cabar Nabi. Nabi kata apa? Aku tak ada bagi tahu kat kamu bila hari kiamat. Tak payah kata nak bagi tahu. Ni apa yang ada pada diri aku sendiri pun aku nak bagi manfaat, aku nak bagi mudarat pun aku tak boleh beritahu, aku tak boleh halang. Aku ni macam kamu juga. Tak ada beza pun antara Nabi dengan kita. Melainkan wahyu. Nabi terima wahyu, kita tak terima wahyu. Itu saja beza kita dengan Nabi. Hal lain sama, Nabi sakit, kita sakit. Nabi demam, kita demam. Nabi ada Nabi pergi ke pasar, kita pergi pasar. Nabi berjalan, kita berjalan. Tak ada lebih pun kita dengan Nabi. Tak ada lebih pun Nabi dengan kita kecuali wahyu sahaja. Sebab tu Nabi kata, aku nak beritahu kat kamu macam mana benda akhirat ni benda besar. Kan? Cuma Nabi bila orang tanya begitu, kadang-kadang Nabi jawab juga tuan-tuan dengan soalan yang jawapan yang mengganas juga. Nabi kata, yang katakan mahsyar, yang katakan kiamat, kamu akan dibakar oleh Allah Ta'ala, dihubat masuk neraka.
Kan soalan macam itulah. Macam kita ada juga tuan-tuan, kadang-kadang kita dah buat kerja kan, kita duk apa contohnya, kita duk apa buh tayar angin kereta lah katakan, duk tunduk-tunduk bayar budak ni, pakcik buat apa ni pakcik? Kita duk berparti, kita duk sabuk macam-macam, kita kerja di pejabat, masalah bini di rumah, masalah anak-anak kita, budak ni nak kena ngaku, tanya macam kali ni, kadang-kadang ada. Kita jawab tu soalan tu, soalan sampai kira soalan kasar lah, tentang tak sesuai kita jawab, tapi kita geram. Ada masa Nabi geram juga. Nabi jawab dengan soalan-soalan yang kadang-kadang kata neraka, kata kiamat tu apa? Kiamat itu tempat kamu dibakar, kamu masuk dalam neraka Allah Ta'ala nanti. Bila tuan-tuan? Ini yang dikatakan makna at-taqwa. Maknanya taqwa yang akan dilahirkan daripada madrasah Ramadan, daripada University of Ramadan. Kita punya ijazah namanya ijazah taqwa. Kita nak ijazah takwa sebab kita nak masuk jannah ni tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Jannatin na'im, kata Allah Ta'ala. Kita nak masuk syurga. Sebab apa dikatakan jannat? Maknanya kebun. Mungkin kebun durian, mungkin kebun mangga, mungkin kebun taman-taman kita yang biasa kan. Kan kat tepi kadang tepi semua tempat kita tengok seronoknya rumah hamba Allah ni. Rumah di pintu masuk dah ada garden dah ada air pancuk-pancuk, air mengalir. Hatta dalam bilik tidur pun ada air pancuk di situ, dibuat mini garden. Kan? Pasal apa? Itu syurga, sifat syurga. Kita ada house, kita ada mountains, kita ada rivers. Ini benda yang manusia suka. Manusia kalau nak duduk rumah di puncak bukit, di puncak atas bukit, dia nak tengok rumah, dia tengok, lepas tu ada pula air terjun dia mengalir, lepas tu pula ada kebun-kebun menghijau di hadapan dia. Dia suka benda tenang. Itu sifat syurga. Kalau dunia ni pun kamu nak dah kata Allah Ta'ala, syurga lebih lagi. Syurga yang barang tak nampak, syurga yang disebutkan terlalu banyak sifat-sifat dia di dalam Al-Quran. Jadi inilah yang dibahaskan dengan pengertian takwa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak lahirnya kita, Masya Allah tuan-tuan, kalau ada ke semua empat elemen ini, pertama, kedua, ketiga dan keempat ini kita yakin insya-Allah, maka prestasi syarikat kita yakin insya-Allah orang tidak akan ada lagi dah pecah orang, pecah amanah dan sebagainya. Sebab itu kawan-kawan saya di Kelantan dia beritahu apa tuan-tuan? Dia kata di Kelantan hari ini dipromosi bersebut kempen besar-besaran. Kempen apa tuan-tuan? Kempen yang pertama, kempen kurangkan makan. Kan? Kempen kurangkan makan, jangan makan banyak sangat. Bila kita makan banyak, ini Ramadan bukan bulan biasa, bulan Ramadan. Sebab bila makan banyak, kalori jadi banyak, menyebabkan kita akan jadi berat, badan jadi berat, kita kurang untuk nak beribadah. Yakinlah tuan-tuan, orang yang makan banyak ni tuan-tuan, dia tak kuat tuan-tuan. Dia mesti tak banyak ibadat. Terus ada muhur. Kan? Kalau makan di Royal Chulan, Hotel Royal Chulan tuan-tuan, dia punya menu dia 999, 999 juadah. Itu bukan makan, itu mata kedarah tuan-tuan. Kita bayangkan ada 999 juadah. Makan apa tuan-tuan terang tu? ABC saja tu tak ada 15 jenis. Ya ilah. Itu kan pergi tengok Royal Chulan. Kan? Ini benda dia tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, makan banyak tak boleh. Kempen jangan makan banyak. Bila makan banyak, kita jadi berat badan kita. Kita jadi kurang ibadah. Yang kedua boleh tuan-tuan, kempen yang kedua, kempen kurang banyakkan bersedekah. Ini bulan sedekah tuan-tuan, bulan sedekah lah. Kita sedekah banyak Allah tak ada bagi. Kata Nabi, barang siapa yang mafatara fihi sa'iman, barang siapa yang memberi orang lain berbuka puasa. Tuan-tuan sekali-sekala jemput saya majlis buka puasa, tuan-tuan, bagi saya makan buka puasa. Apa lagi kalau bagi pada anak yatim, pada tafiz-tafiz, pada ibu tunggal dan sebagainya yang memerlukan, kita bagi bantuan kepada mereka. Barang siapa yang bagi orang yang berbuka puasa, pahala orang yang berbuka puasa dapat lagi kita semua. Tuan-tuan bagi saya berbuka puasa, contohnya pahala saya boleh kat tuan-tuan semua, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala kita. Pahala saya ni tak kurang pun. Ni hebatnya Allah ni. Kan? Kamu kalau kira kamu kata kamu ada 100, pahala kita 100 hari tu, kamu ambil 90. Of course tinggal 10. Kalau kamu ambil 100, tak ada apa. Tapi dah Allah Ta'ala kata, tak kurang sikit pun pahala kamu, walaupun pahala kita tidak ambil oleh orang lain. Macam mana Allah? Kamu kira kamu, aku ni aku buat, aku tahu nak buat macam mana. Kamu tu aku yang buat, pahala tu aku yang bagi. Aku nak bagi macam mana banyak lagi tu pulang ke aku. Jangan petikai. Ada benda-benda yang berat, benda-benda yang tak nampak, yang menyebabkan orang tak berbuat. Okay. Itu tak bagi orang yang berbuka puasa. Sahabat Nabi berjumpa ya Rasulullah, macam mana Rasulullah, kami ni ahli badawi, kami ni orang kampung ya Rasulullah. Kami duit tak ada ya Rasulullah, macam mana? Kami semayang, orang kaya semayang. Kami paling puasa, orang kaya puasa.
Tapi orang kaya boleh bagi dari rumah. Kami tak ada apa nak bagi ya Rasulullah. Macam mana? Dia tanya, di rumah kamu ada apa? Ada kurma, ada ajwa, kan? Ada Maryami, ada apa, Irani, sebagainya. Tak ada ya Rasulullah. Apa tak ada, kan? Kurma kering pun tak ada. Habis tak ada apa? Susu pun tak ada. Air sejuk ada ya Rasulullah. Bagi orang lain berbuka walaupun dengan seteguk air sejuk, Allah Ta'ala akan terima ibadat kamu tersebut. Tapi janganlah tuan-tuan yang kaya-kaya semula senang-senang duduk bagi orang buka bersama air sejuk, agak-agak lah tuan-tuan, kan? Cuma tahap mengikut kadar kemampuan masing-masing, kan? Yang boleh bagi sikit, kita bagi sikit. Yang boleh bagi kata banyak, kita bagi banyak. Sebab Ramadan ni Allah Ta'ala ganda tuan-tuan. Nabi kata barang siapa yang buat satu amalan fardu, amalan sunat, Allah Ta'ala ganda sama dengan amalan fardu pada bulan ini. Sembahyang kerja pagi-pagi ni tuan-tuan duduk, tuan-tuan sembahyang sunat duha. Okay. Sembahyang sunat duha. Pada lama 2 rakaat aja, telak tarik di meja kita duduk sembahyang 2 rakaat. Allahu akbar, usolli sunat duha. Ingat rakaat jadi lillahi ta'ala sembahyang 2 rakaat aja, bukan jalan. Allahu akbar. Allah doa pula, Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana mu'thiran fa yathirhu. Doa pada Allah. Wahai Allah, kalau rezeki itu duduk di langit ya Allah, buahkanlah ya Allah. Kalau rezeki itu duduk di bumi ya Allah, permudah apa nama keluarkanlah ya Allah. Kalau rezeki itu baik, fa qarribhu, dekatkanlah ya Allah. Kalau rezeki itu haram ya Allah, engkau pastikan ia jadi sucikan dengan yang halal ya Allah. Kalau rezeki itu susah ya Allah, tolong permudahkanlah ya Allah. Ini doa. Saya ada kawan orang syarikat dia tu hebat. Dia Masya Allah, dia punya peraturan dia dulu sampai hari tu tuan, pekerja dia nak kerja dengan syarikat dia boleh. Pertama mesti semuanya tutup aurat. Yang kedua, bila masuk kerja pasukan mesti ambil wuduk, bekerja dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, mesti baca Quran. Yang keempat, mesti baca Al-Ma'thurat. Yang kelima, mesti mendengar tazkirah setiap hari. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi dia punya incremental, dia improvement. Setiap bulan naik sampai jualan dia mencecah hampir 20 juta ringgit sebulan. Jual ubat je tentu. Sebab apa? Dia kata, Ustaz, bayangkan Ustaz, tangan-tangan yang nak isi ubat, tangan-tangan yang nak proses ubat, tangan-tangan yang nak tadam, nak tadam pula, tangan-tangan yang nak tanam herba-herba, pokok-pokok di kebun-kebun adalah tangan-tangan yang sentiasa menadah tangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut juga sebagai selingan kepada anak-anak saya, kepada anak-anak murid saya. Saya kata, kalau tuan nak pergi bazar Ramadan, nak beli makanan bulan Ramadan ni, tak ada boleh, kita belilah kepada orang yang takut dan gerun pada Allah secara zahir. Maksudnya beli kat orang yang tutup aurat dengan itu. Kan, kalau tengok dia pun tak tutup aurat tuan-tuan. Kalau hak lelaki tu pakai seluar pendek, subang sebelah besar, sebelah kecil. Lagi dengan banker dan dengan macam-macam, kita pun nampak dia something. Jangan beli tuan-tuan kalau boleh. Sebab makanan ni akan memberi kesan kepada tubuh badan kita yang kita nak bangun dengan untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Ustaz, macam mana Ustaz? Dia masak sedap Ustaz. Kalau pakai tudung pun tak apa sedap Ustaz. Dia ni masak sedap Ustaz. Sedap lah peluh dia duduk meleleh masuk tu Ustaz. Jadi ada nama tu. Kan? Tuan-tuan nak ambil sedap dunia ataupun sedap di akhirat. Itu saja. Pulang pada tuan-tuan saya sebut je, saya nak cadang. Sebab makanan ini dia akan memberi kesan kepada kita. Ustaz, dia tak pakai tudung Ustaz, dia tak semayang Ustaz, tapi dia baik Ustaz, baik pada bapak kata. Dia langgar peraturan Allah, dia derhaka pada Allah Ta'ala, dia bukan orang-orang yang baik. Itu saja tuan-tuan kesimpulan yang saya nak beritahu. Jadi sebab itu kita nak makan kalau boleh cari, kalau boleh lah. Ustaz betul, Ustaz dia pakai tudung, Ustaz belum tentu dia sembahyang, kita tak tahu. Itu zahir jangan hukum, batin jangan hukum. Kita hukum pada fahkum bizzawahir. Kita hukum pada benda-benda yang zahir dan sahih yang kita nampak. Kan, kalau dia pakai tudung tu insya-Allah. Ustaz awak ingat orang pakai tudung ni masuk syurga ke Ustaz? Memang hak pakai tudung pun belum masuk syurga, tapi yang tak pakai tudung confirm pergi neraka. Ada orang kata saya tak awak Ustaz ingat kemas kan? Semayang buat semua masuk syurga. Kita katakan dia, kalau semayang pun tak masuk syurga, hak yang semayang pun belum tentu masuk syurga, kamu yang tak semayang confirm di neraka. Senang, jawapan paling ringkas kita boleh bagi pada mereka. Kan? Sebab tu kita kena ingat bahawa kita tak boleh lari. Kita ada pertemuan, kita ada istiadat untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala yang siapa pun tak boleh lari, siapa pun tak boleh nafi. Kita akan dibawa balik, dihisap balik. Inilah tujuan kita buat muhasabah, kita buat
kita buat tazkirah. Suka ada benda lain tuan-tuan. Tazkirah ni tazkirah nak menjadi pengat, kita nak menjadi baik, kita nak melahirkan rakyat yang baik, kita nak melahirkan insan yang baik, kita nak melahirkan pemimpin yang baik. Baik, tadi apa tadi yang tadi ni? Kempen tadi pertama tadi apa? Kurangkan makan, kedua kempen kurangkan sedekah, yang ketiga kempen kurangkan banyakkan membaca Quran. Pertama tadi kurangkan makan, banyakkan sedekah, ketiga kempen banyakkan membaca Quran, tilawatul Quran. Quran kena baca, kena hayati, kena tadabbur. Dan inilah kekuatan umat Islam yang ada pada hari ini. Bila mereka tinggalkan Quran, maka musuh-musuh Islam boleh memainkan peranan menghancurkan Islam dengan cara mereka sudah tidak ada izzah, tidak ada kekuatan. Yang keempat iaitu kempen kita hidupkan malam Qiyamul Lail. Allahu Akbar. Bangunlah tuan-tuan. Untuk kita nak bermunajat kepada Allah Ta'ala, kita nak berkhalwat dengan Allah Ta'ala, kita nak beruzlah dengan Allah Ta'ala, kita nak berzikir, kita nak minta dengan Allah. Rezeki ni bukan manusia bagi minta. Rezeki ni Allah Ta'ala. Kita ada masalah, kita minta dengan Allah Subhanahu. Saya bangga di Kelantan tuan-tuan, Sultan Kelantan yang kelima ni, Sultan Muhammad kelima tuan-tuan. Saya sebut ni dah baik, bagaimana tak baik tak sebut. Sultan Muhammad kelima tuan-tuan di Kelantan dibuat satu program baru, namanya apa tuan-tuan? Program yang digunakan oleh Istana Negeri Kelantan, nama dia Qiyam with me. Qiyam with me. Dulu dia buat walk with me, main jalan dengan saya, dia kata. Lalu dia buat program baru, Qiyam with me. Allah, Sultan Kelantan ni pelik tuan-tuan. Dia ajak rakyat masuk istana sembahyang Qiyamul Lail. Dijangka 9 hari bulan ni, hari Khamis malam Jumaat ni tuan-tuan, dijangka 5,000 orang lebih akan menghadiri Istana Negeri Kubang Krian untuk Qiyamul Lail bersama dengan Sultan Muhammad ke-8. Sultan yang beriman, kita kata insya-Allah, mudah-mudahan. Saya dipahamkan dia duduk, kalau duduk istana terliput, dia jalan kaki tuan-tuan. Pergi mana? Pergi masjid terliput. Tanpa bodyguard, tanpa pengawal, dia jalan kaki pergi masjid sembahyang. Dia hidup dia dengan jubah, pakai jubah putih, tangan pendek, rupiah RM5 harga. Kepiah saya mahal pada dia. Tu Sultan. Dia kata nak ada lah tuan-tuan. Saya kata kat kawan-kawan, saya kata insya-Allah tu malam mudah-mudahan. Lepas ni dia pula jadi yang di Tuan Agung, dah Sultan Kedah bagus dah tuan-tuan. Lepas ni dia pula jadi yang di Tuan Agung, tuan mana tahu besok dia buat pula kita terangi nak pergi qiyam di Kota Baru, kita tak ada masa. Lepas ni mana tahu dia jadi yang di Tuan Agung, dia pula buat qiyam with me Istana Negara 50,000. Jadi kita pergi lah ramai, tumpah tu lah tuan-tuan. Kalau di sana bukan senang. Kan, jadi bila masuk lagu tu, Datuk Rahman tak apalah, Datuk selalu boleh masuk istana di Puan Sultan apa semua kan. Kami pun teringin nak masuk juga. Boleh ala-ala Datuk pun jadi lah tuan-tuan. Kan. Baik, apalah tuan-tuan, insya-Allah. Tak ada masuk istana dunia, kita masuk istana Allah Ta'ala dalam syurga nanti insya-Allah. Itu je lah, kita nak harap apa lagi kan. Begitu. Baik, itu dia antara 5. Yang kelima, di Kelantan juga di kempen, iaitu kempen memburu Lailatul Qadar. Kan? Jadi tak nak dapat Lailatul Qadar bukan senang tuan-tuan. Kan? Bukan senang sebab Lailatul Qadar ini dia kena kurang makan. Dia kena banyak sedekah. Dia kena banyak apa? Banyak baca Quran. Dia kena banyak tahajud qiyamul lail. Baru dia boleh dapat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Dia kata Lailatul Qadar dia lebih baik daripada khairun min alf syahrin. Maksud alf syahr 1000 bulan. 1000 bulan ni bila berapa tuan-tuan? Bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 83 tahun orang itu beribadat dalam keadaan yang mutaqabbala. Apa maksud mutaqabbala? Diterima amal ibadat. Kita sembahyang hari diterima ke tuan-tuan? Sembahyang kita hari tuan-tuan yang kau boleh Allah Ta'ala terima dah ke tuan-tuan? Terima ke tuan-tuan? Belum. Jangan kata insya-Allah mudah-mudahan. Tak betul-betul nak juga tak ada motivasi tuan-tuan. Dah awal dah abang dak dah tuan-tuan ni tuan-tuan. Dah insya-Allah Allah Ta'ala terima. Kan? Tapi belum tentu. Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar, tapi nak dapat Lailatul Qadar bukan senang. Allah Ta'ala terima amalan dia dalam keadaan mutaqabbala, diterima oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak ada lagi dah tuan-tuan apa benda pun yang kita buat hari ni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itulah kot tuan-tuan, banyaklah. Baik, cuma satu perkara lagi, sikit lagi tuan-tuan yang saya nak sebut kepada tuan-tuan bersempena dengan nuzulul Quran ini. Mengapa Allah Ta'ala turunkan nuzulul Quran? Mengapa kita buat tujuan nuzulul Quran? Saya hari ini tuan-tuan, saya bawa satu buku yang saya nak promosi pada tuan-tuan lah. Kalau boleh nak suruh tuan-tuan beli. Kan?
Nego-nego juga Ustaz ni pun dia kata. Tak bilang tuan-tuan. Ni benda ni benda elok, benda ni benda baik, saya nak promosi pada tuan-tuan. Ni dia tuan-tuan, buku dia nomor Ensiklopedia Ramadan. Yang saya cakap ni duduk dalam buku ni juga sebahagiannya. Ensiklopedia Ramadan ni baru keluar lebih kurang dalam seminggu ke 10 hari macam tu saja. Tak ada, tak keluar di pasaran lagi pun. Saya ambil di tempat dia, di penerbit dia. Pengedar dia Telaga Biru, penerbit dia Pustakaan Nur. Pengarang dia pun Ustaz Muhammad Nur Enduk ni, saya punya kawan baik saya. Seorang pensyarah di College University Islam Zulkifli Muhammad di Tanah Melewah. Dia ni tuan-tuan dalam buku ni lengkap. Kalau tuan-tuan baca buku ni kira tahun depan tak payah panggil ustaz dah, tuan-tuan boleh ceramah sendiri dah tuan-tuan. Khatam habis dah bab Ramadan ni. Dalam Ramadan ni ada semua lah, fiqahnya, falsafahnya, sejarahnya, tarbiyahnya, ibadahnya, ada semua. Tanyalah bab apa pun, bab puasa, bab Quran, nuzul Quran, apa nama ni, Badar Kubra, Al-Badar Kubra juga tuan-tuan. Perang pertama berlaku dalam sejarah Islam adalah perang Badar. Bila berlaku perang Badar tuan-tuan? Bila berlaku tuan-tuan? Hari ni. Begitu ni. Di bulan Ramadan ni lah. Bulan berlaku dalam bulan Ramadan juga. Perang yang besar namanya Badar Al-Kubra disebutkan dalam ni semua. Bab etika, bab zakat fitrah, bab Aidil Fitri semua ada. Bahkan dia punya penyampaian yang kertas dia pun semua kertas kilat. Semua kertas color, semua kertas kilat. Ada semua tuan-tuan. Bahkan diselit juga di sini dengan tokoh-tokoh para ulama. Yusuf Qardawinya, Dr. Wahbah Az-Zuhailinya, Dr. Datuk Dr. Harundinnya, Taib Azamuddinnya, segala-gala macam ulama-ulama yang ada di tuan-tuan, semua dimasukkan lagi dengan dalil, dengan gambar yang cukup menarik. Saya nak cadangkan tuan-tuan beli tuan-tuan, harga dia RM80 saja. Kan? Harga pun padan lah dengan kulit, dengan apa semua. Tuan-tuan makan, kalau buka puasa di Palma RM75, tambah RM5 dia beli buku tuan-tuan. Itu makan 2 jam habis gitu tuan-tuan. Tak ni buku pula, kalau nak beli wakaf lagi tuan-tuan, lagi bagus. Saya setakat ni saya dah jual tuan-tuan, termasuk semalam saya ceramah di Masjid Muhibbuddin Shah. Saya jual dalam masa seminggu sudah mencecah 300 naskah. Jadi kalau satu masjid tu biasanya satu masjid satu pejabat, biasanya laku orang 10. Kalau KRB tak laku 10 ni kira malu lah tuan-tuan. Ya. Kita dahsyat je tuan-tuan. Di KRB kita bayar ansuran. Tak apalah kiamat. Ramai masa ansuran tuan-tuan. Bukan, sendiri. Amanahnya sendiri. Baik. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi baik, jadi saya kira setakat itu dulu. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang dengan hadis sendiri. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersalah silap dan sebagainya. Mohon diampunkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima perhimpunan kita pada pagi ini. Terima kasih kerana menjemput saya dalam memberikan sedikit pengisian buat saya dan juga buat kita semua, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.